Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya Ustaz Amran, Tuan Imam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sambung balik 40 sirah ataupun 40 yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah masuk sebelum ni pada kisah yang ke-6. Hari ni kita masuk pada kisah yang ke-7 yang terkenal dalam sirah, bahkan ada lagu pun ada lagu pun yang menceritakan tentang biawak ataupun dak yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita dengar kot cerita ni kan, biasanya disebut dalam buku-buku banyak, dalam buku-buku yang diterbitkan dan sebagainya banyak. Baik, jadi kita terus kepada kisah ni. Ada 5-6 poin yang penting nanti insya-Allah kita nak bincangkan. Baik, dapat kan? Ada dalam telefon. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, kisah biawak beriman sering kita dengar disampaikan kepada kita dan cerita ini masyhur disebarkan. Okey, jadi itu ringkasnya, dan kisah ni memang disebut dalam riwayat daripada Ibnu Kathir dalam Bidayah wan Nihayah. Satu kitab yang penting. Bidayah wan Nihayah ni dicerita start daripada zaman Nabi Adam dulu, sampailah ke kurun zaman Al-Imam Ibnu Kathir, Khulafa Ar-Rashidin, kemudian sirah dan sebagainya, termasuk dalam cerita ataupun karangan yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan, lebih kuranglah nama kitab tu, permulaan sehingga ke akhirnya. Akhirnya itu maksudnya pada zaman meninggalnya Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Baik, disebut juga oleh Al-Baihaqi daripada Abu Mansur Ahmad Ali Ad-Damghani daripada daerah Nami di Baihaq, dalam sebuah kisah yang disampaikan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka kisah ni dia sandar pada sahabat juga, kepada Sayyidina Umar ataupun Umar Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sedang berjalan bersama dengan sekumpulan sahabat, sekian. Okey, saya ringkaskan. Kemudian ada seorang Arab Badui ni, dia lama dah tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Arab Badui ni dia antara tugas dia, antara kerja dia, dia tangkap dak. Dia tangkap dak ni biawak. Pada pasal nanti kita ceritalah kan kenapa dak tu halal, biawak tu haram. Kita sebutlah. Okey. Dan kenapa pula orang kata apa? Umur dak ni boleh sampai 700 tahun. Betul ke? Ada ke ulama kata macam tu? Kalau ada, betul ke persabitan sehingga sampai umur 700 tahun tu? Tu sekejap lagi kita bincang. Okey. Kemudian selepas tu dah ramai-ramai berjalan, dan kemudian mereka mengiringi Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW mendengar Arab Badui tadi berkata, dia berkata, demi Lata dan Uzza, ni muka surat 35, tiadalah suatu yang terdapat di alam ini yang lebih kubenci daripadamu, wahai Muhammad. Kalaulah tidak kerana kaumku memanggilku dengan panggilan yang tergesa-gesa, tentulah aku sudah memenggal kepalamu, lalu dapat gembirakan hatiku dan hati semua orang yang berkulit hitam. Iailah orang Arab Badui dan Habsyi yang mana membenci Nabi SAW. Putih dan juga merah serta selainnya. Semua kelompok manusia akan gembira yang benci Nabi lah. Baik, Umar Al-Khattab menjadi marah lalu bangkit dan berkata, wahai Nabi, biarkanlah saya mengakhiri hidupnya. Nabi SAW menjawab, tenanglah. Dan kemudian, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahawa orang yang lemah lembut itu hampir diangkat menjadi Nabi? Kan? Memang ada riwayat pun yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, lau kana Umar, kan, kalaulah tidak, lau kana nabiyyu ba'di au ba'da lakana Umar, kalaulah tidak ada nabi selepas aku, maka nabi lah akan Umar lah akan jadi nabi. Memang ada riwayat yang sahih menyebut tentang perkara itu kan, tapi tak jadi nabi lah kerana nabi itu khatimun nabiyyin. Khatimun Nabi. Macam jugalah Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Bakar itu, kalau tak ada teman ini, Khalil, teman yang paling rapat ni adalah Allah, dan saya Abu Bakar itu akan menjadi teman. Abu Bakar itu akan menjadi teman. Jadi biasa Nabi sebut perkataan yang seperti itu. Baik, kemudian Umar ni dia memang macam tu. Sayyidina Umar Khattab ni dia memang tegah. Apa-apa pun yang berkaitan dengan Nabi, dengan agama, dia tegah. Banyak peristiwa tentang tawanan peperangan Badar. Tawanan peperangan Badar ni ada berapa puluh orang, termasuklah yang jadi tawanan perang tu Abu Al-As, iaitulah Nabi SAW punya menantu yang kahwin dengan Zainab. Masa tu belum Islam lagi kan. Abu Al-As tu dah turun persyaratan berkahwin Muslim dengan bukan Islam,
dah belum turun tentang persyaratan pengharaman berkenaan dengan perkara itu, maka Abu Al-As berkahwin dengan Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Kan, jadi Abu Al-As ni kebetulan berada di pihak yang menyerang Nabi, kan, tentera musuh lah, kafir Quraisy. Maka pada waktu itu bila dah menang dalam peperangan Badar, antaranya adalah Abu Al-As dan beberapa orang lagi yang ditawan dalam peperangan Badar menjadi hamba lah kepada orang-orang Islam dan Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar kata, yang mereka ni perang Badar ni, tawanan ni kita bunuh kerana mereka ni memang musuh Allah. Sayyidina Abu Bakar kata, tak, apa kata kita jadikan mereka ni kalau nak bebas kena bayar tebusan dan mereka kena masuk Islam lah, bukan paksa, tapi kena diajak untuk memeluk Islam. Kan. Jadi bila mana ada berapa cadangan tu, maka Nabi tak terima cadangan Sayyidina Umar tu. Nabi terima cadangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Kan. Jadi Umar ni memang tegas. Kan. Bila mana Abdullah bin Ubay bin Salul waktu Nabi nak salatkan dia, dalam riwayat Imam Muslim, sehingga Allah turun surah Taubah ayat 84. Allah menyatakan bahawa tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ni kira memang tak payah salatkan dia. Kan, sebelum tu Nabi salatkan sebab ayat tu belum turun. Nabi salatkan. Dan Umar kata, tak, jangan solatkan jenazah dia, wahai Rasulullah. Tegas Umar ni, kan. Akhi anni ya Umar, kata Nabi. Biarkan aku nak solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar kata jangan. Umar kata jangan solatkan. Begitulah juga banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ketegasan Umar Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Kan ada dalam sirah disebut sahih, cerita tentang Nabi SAW ini heboh telah menceraikan isteri-isteri Nabi, dan antaranya anak Sayyidina Umar, iaitu Hafsah binti Umar. Heboh. Dan kemudian Umar tak puas hati, Umar pergi jumpa Nabi. Umar pergi tanya, orang lain ni duk bising-bising belakang ke, kan? Umar terus jumpa Nabi. Betul ke Rasulullah engkau telah ceraikan isteri-isteri kamu termasuk Umar? Dan kemudian kata Nabi SAW, taklah, dia tak menceraikannya. Dan kemudian Sayyidina Umar keluar pada rumah Nabi bertakbir Allahu Akbar. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim menceritakan bahawa tentang Umar ni memang tegah. Bab Islam ke, bab tawanan perang ke, bab apa saja dia sangat tegah. Termasuk yang ni. Dia kata, ya Rasulullah, mari sini aku tamatkan riwayat dia. Dan cerita itu Umar Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Walaupun kisah ni tak sahih lah, kan, tapi cerita yang lain tu Sayyidina Umar banyak ketegasan beliau. Baik, maka Nabi SAW berkata, kemudian berkatalah Arab Badui itu, apa yang menyebabkan engkau berkata demikian? Sepatutnya engkau menghormatiku dalam perhimpunan bersama sahabatku. Maksudnya Umar tadi kata, biar aku bunuh dia. Patutnya orang tu bagi tahu lah, kan. Arab Badui bagi tahu kenapa kau cakap macam tu, kan. Baik, Arab Badui tersebut tidak mengalah, bahkan sebaliknya berkata, demi Tuhan Lata dan Uzza, aku takkan beriman kepadamu wahai Muhammad sehinggalah biawak ini beriman padamu. Biawak tu bercakap, dak lah, saya terjemah kat sini biawak lah, tapi dak sebenarnya. Nabi SAW memanggil biawak itu, kedengaran biawak itu menjawab dalam bahasa Arab yang fasih dan difahami oleh semua yang hadir, ya wahai Muhammad. Nabi SAW bertanya, kepada siapakah kamu beriman? Jawab biawak itu, saya beriman kepada Tuhan yang langit itu arasnya, di bumi itu kekuasaannya, dan di lautan itu jalannya, di syurga itu rahmatnya, dan dalam neraka itu azabnya. Tanya Nabi lagi, aku ini siapa wahai biawak? Ya dhab, man ana? Wahai biawak, siapa aku? Jawab si biawak, Tuhan adalah utusan Allah yang memiliki sekalian alam. Amatlah beruntung orang yang mendukung perjuangan Tuhan, dan binasalah orang yang mendustakan Tuhan. Mendengar kata-kata biawak itu, Arab Badui itu lantas berkata, wahai Muhammad, sebelum ini engkau adalah yang paling aku benci, tetapi hari ini engkau adalah orang yang paling aku kasihi berbanding dengan bapaku, diriku sendiri. Engkau amat ku kasihi zahir dan batinku. Kemudian beliau mengucapkan kalimah syahadah di hadapan semua yang hadir. Itu cerita dia lah. Itu cerita dia. Baik, cerita ni kita sebut tadi dalam riwayat Dalail Nubuwah, dalam riwayat Al-Baihaqi, dan juga Al-Jami' Al-Hadis dan Imam Suyuti, dan juga dalam bab ataupun dalam bab berkait dengan ataupun dalam riwayat berkait dengan Musnad Musnad Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kita tengok sikit apa kata pandangan ulama-ulama hadis. Baik, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Dalail Nubuwah melalui jalan perawi bernama Muhammad bin Ali As-Sulami. Imam Az-Zahabi menyatakan sanad hadis ini palsu, direka oleh As-Sulami. Rekaan tu palsu tu, bukan dhaif, bukan tersangat dah, tak, palsu terus. Berkata Ibn Dahiyah di dalam Al-Khasa'is bahawa ia adalah cerita yang palsu. Imam Ibn Hajar berkata dalam kitab Talkhis Al-Habir, sanad hadis ini sangat lemah. Bila sebut mention sanad hadis ini sangat lemah, bukan bermaksud yang tu yang kita kena terima. Kan setengah orang dia kata kita ambil yang paling ringan lah. Itu tak betul tu. Kan bukan paling ringan, dia kena tengok pada perawi tu dan juga apa pendapat ulama-ulama hadis yang kebanyakan.
Kan ada setengah orang ni, ulama ni kata palsu, ulama ni kata hasan, ulama ni kata dhaif jiddan, ulama ni kata dhaif, kita ambil yang tengah lah kot, hadis ni dhaif. Tak boleh gitu. Dia bukan matematik kan. Dia memang kena ikut betul. Sebab tu nak takhrij hadis ni, nak mengeluarkan status hadis ni, dia tak boleh pakai apps. Kita pakai apps tu terus boleh kita dapat kesimpulan. Tak boleh. Kita boleh kumpulkan perawi, boleh tengok sekian-sekian apa kita panggil madar, di mana pusat ataupun berpusarnya rawi hadis tu pada siapa penghujung guru dia. Kan, jadi kita nak tengok pada siapa. Jadi yang tu kita boleh kumpulkan. Tapi untuk kita nak bagi tahu, kita tekan je app mana-mana, kita terus kata dapat hadis ni kesimpulan begini-gini. Tak. Mungkin ni kata dhaif, ni kata dhaif jiddan, yang ni kata palsu. Jadi macam mana kita nak buat? Maka penilaian itu sangat penting, dan itu mesti ada praktikal lah berkenaan dengan takhrij hadis. Okey. Imam Ibn Asakir meriwayatkan daripada kitabnya Tarikh Ad-Dimash melalui jalan perawi bernama Ali bin Muhammad bin Hatim, dan juga Ibn Asakir menyatakan hadis ini pelik, diriwayatkan oleh perawi yang tidak dikenali dan sanadnya terputus. Jelas kisah ini adalah kisah yang tidak sahih, dan kita cerita banyak ulama yang menyatakan hadis ini adalah palsu, ataupun kita kata paling-paling kurang pun sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Jadi kalau nak cerita tu, sebab dia bersabit dengan wahyu, bersabit dengan kesaksian dhab itu kepada Nabi dan beriman kepada Nabi. Jadi cerita tu kena betul lah, sebab dia ada sangkut paut dengan Nabi. Kalau cerita tu sangkut paut dengan sahabat Nabi SAW pun kita nak bagi betul, yang dipanggil athar kan. Athar ataupun kita panggil hadis lah, tapi daripada sahabat. Itu pun kita nak, persandaran tu nak kena betul. Apatah lagi perkataan tabi'in, perkataan ulama-ulama tertentu dan sebagainya. Kan contoh orang selalu sebut, ini pendapat-pendapat ganjil Imam Ibn Hazmin. Beliau ni mazhab Zahiri lah. Mazhab Zahiri, Ibn Hazmin, dia Andalus. Dia satu orang ulama yang sangat tegas dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan beliau ni antara orang yang tak guna kias, ulama yang tak guna kias lah. Maka ada orang kata, Ibn Hazmin ni kata kahwin ni dia bukan khusus untuk Nabi ya. Yang 9 tu. Maksudnya siapa nak kahwin 5 ke 6 ke 7 boleh, tak ada masalah, sebab tak ada larangan, dia kata. Tak ada larangan. Yang ayat Quran tu sebut hanya sampai 4, itu kira bagi orang mampu, bagi yang setakat tu. Tapi bagi nak 5, nak 6 tak ada masalah, kata Imam Ibn Hazmin. Dan dia sandarkan pendapat ini kepada mazhab Al-Zahiri. Kan? Jadi sebenarnya Imam Al-Zahiri telah menarik pendapat tu. Dia dah tarik pendapat tu, dan dia berpegang teguh pada Quran dan sunnah Nabi yang menyatakan sampai 4 je. Dia dah tarik pendapat tu. Maka sebab tu kadang-kadang kita kena perhati, nak nukilkan pendapat imam ni, para ulama yang nampak macam sikit ganjil, kita kena tengok balik. Kadang-kadang dia ada 2-3 pendapat, dan pendapat itu telah ditarik balik. Itu kena hati-hatilah. Maka kita kata dalam bab ini memang betul lah bahawa pendapat-pendapat yang dinukilkan itu menyatakan memang kisah itu tidak sahih, disandarkan kepada Nabi SAW. Baik, dalam hadis tadi ada cerita tentang beberapa isu lah yang kita nak kupas pada malam ni secara ringkas. Yang pertama sekali, isu berkenaan dengan apa penetapan dalam fiqh, mekanisme, indikator, cara menyatakan bahawa haiwan ni halal, haiwan ni haram, haiwan ni boleh, haiwan ni tak boleh. Kan, apakah indikator dia? Maka yang pertama sekali kita nak pergi dulu dhab ni. Dhab ni sebenarnya dia adalah, kalau tengok dia punya struktur dia tu pun kan, dia punya bentuk saiz badan tu tak samalah macam biawak yang kita ada ni. Dia punya leher dia punya kulit dia keras. Dan sebenarnya antara punca penyebab bila para ulama dan sebagainya mengkaji kenapa dhab dia boleh jadi halal, pertama ada nas lah. Pertama ada nas. Nas dia mana? Dalam riwayat daripada Ummu Hufaid. Ummu Hufaid ni ialah Al-Harith, iaitulah mak saudara kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Siapa mak Ibnu Abbas? Lubabah. Lubabah bintul Harith. Biasa dengar nama ni kan, Lubabah bintul Harith ni, maka adik-beradiknya iaitulah Ummu Hufaid. Ummu Hufaid ni dia riwayatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Nabi SAW ketika mana Nabi ni dihidangkan dhab. Kan? Ibn Abbas radhiyallahu anhu pada waktu itu adalah kat situ. Maka bila dihidangkan tu, dan kemudian orang-orang tu berkata, ya Rasulullah, itu sebenarnya bukan ayam ke bukan apa, itu dhab. Maka Nabi macam tak berapa suka. Nabi tak nak, Nabi tak makan. Kemudian Abdullah bin Abbas dan beberapa orang sahabat lagi makan. Dan kemudian daripada hadis tu jelas sebut dalam riwayat Bukhari tu dan Muslim, menyatakan bahawa Nabi SAW, jika Nabi melarang perbuatan itu, nescaya Nabi akan sebut pada waktu itu. Dan jika Nabi SAW menyatakan makruh ke ataupun haram, Nabi akan sebut. Tapi Nabi tak sebut. Maka di sini adalah kaedah fiqh menyatakan masakata, apa yang didiamkan oleh syari',
Iaitulah pembuat syarak ini, Allah dan juga Nabi. Kan Allah dan juga Nabi sebenarnya kita kena faham betul-betul. Nabi itu bukan pembuat syariah. Yang membuat syariah, dasar syariah ni Allah lah. Nabi menyampaikan. Sebab ada orang dia kata Nabi lah yang membuat syariat ni. Itu jadi syariat Muhammad apa semua tu. Betul. Syariat itu ialah berdasarkan daripada wahyu yang Allah berikan. Ala innani utitu Qur'ana wa mithlahu ma'ah, dalam riwayat Ibnu Majah hadis sahih. Aku telah bagi kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dan yang sama sepertimu. Maksudnya Allah bagi wahyu juga. Iaitulah hadis Nabi SAW. Kan jadi Nabi ni apa? Nabi yang menyingkap syariat, Nabi yang membawa syariat, Nabi yang mengembangkan syariat. Dasar asalnya tu siapa? Allah Subhanahu wa taala syari'. Maka kata kaedah fiqh, masa kata anhu syari', apa yang mana telah didiamkan oleh syarak, ma'fuhu an, dimaafkan untuknya. Jadi tak payah kita tanya. Maka sebab tu sahabat tak tanya, ya Rasulullah, engkau tengok je ni boleh ke tak boleh sebenarnya? Sahabat tak tanya. Maksudnya Nabi akan tegur kalau benda tu tak boleh. Baik, tu hadis pertama. Hadis yang diriwayatkan yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga riwayat daripada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Kan? Ada orang bawa dhab dan kemudian Khalid Al-Walid dan beberapa orang sahabat ni dah panggang. Dipanggil sebagai dhabun mashwi. Dhab panggang. Sedap kan? Dhab panggang kan. Jadi bila bawa ke depan Nabi SAW, Nabi dah nak ambil dah. Kemudian ada Khalid Al-Walid beberapa orang sahabat kata, ya Rasulullah, itu dhab. Maka Nabi SAW pun tarik balik tangan Nabi SAW dan kemudian kata, haramun hadha? Ada seorang sahabat, ni betul-betul sahabat tanya, haram ke wahai Rasulullah? Nabi kata, la, tak haram. Kan? Tak haram. Lam yakun bi'ardin qaumi. Dekat negeri aku tak ada binatang ni. Dia bukan ada kat Malaysia, tak ada, tuan. Dia ada negeri-negeri yang ada. Negeri yang pada padang pasir, Palestin, di Jordan, di Mesir, di Arab Saudi, ada tempat-tempat yang ada. Negeri yang padang pasir. Kita pun padang pasir juga, tapi biawak lalu, itu tak boleh. Okey. Itu dia punya konsep dia. Baik. Jadi dhab ni antara benda, maka Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu dia pun ambil dan dia makan, dan kemudian Nabi kata tak ada dekat negeri aku, cuma aku tak berapa sesuai lah nak makan, tak berapa suka nak makan tu. Kan jadi Nabi tinggalkan saja, tak ada Nabi kata benda ni kotor. Tu antara sunnah lah, tak caci makanan. Tidak mencaci makanan. Jadi itu sunnah Nabi SAW. Nabi tinggalkan. Dan kemudian Khalid Al-Walid makan sampai habis. Sampai habis Khalid Al-Walid makan, maka Nabi pun tak cakap apa-apa. Maka di situlah mengikut 3 mazhab, Syafi'i, Hanbali, Maliki, menyatakan hukum makan dhab adalah harus berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun Hanafi kata makruh saja. Kata makruh saja. Tapi pendapat jumhur kata harus. Maka tak ada masalah untuk makan ke apa. Dia bukan sunnah. Bukan sunnah, maksudnya harus. Boleh makan lah. Boleh makan. Kerana Nabi SAW sendiri tak makan. Cuma kita kata para sahabat makan dan Nabi endorse. Dia menyatakan, Nabi membenarkan benda itu boleh makan. Dan kemudian apa sebab boleh makan? Pertama, nas kita sebut. Yang kedua, kerana dhab ni dia tak makan benda-benda kotor. Dia ni kalau dalam istilah sainsnya dipanggil sebagai apa ni? Kalau carnivore tu yang makan daging-daging tu kan. Herbivore ke apa nama dia? Istilah herbivore rasanya tak? Yang makan tumbuh-tumbuhan saja dan makan benda-benda yang macam buah-buah tumbuh-tumbuhan gitu je. Dia tak makan. Kalau biawak, dia makan semua. Dan sebahagian ulama kata dhab tu dia makan oleh biawak. Kalau ada anak dhab ke apa tu jumpa, habis ditelan oleh biawak. Itu konsep dia. Jadi maksudnya dia memang makan benda yang suci, makan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dia tak makan. Kalau biawak tu dia bangkai sikit-sikit dia makan, kan, benda-benda yang kotor semua tu. Sebab tu dipanggil fawasik atau fahish, haiwan yang kotor lah. Kan, haiwan yang kotor. Maka itu dia punya konsep dia. Dan itulah indikator dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa apa yang dianggap oleh Arab zaman dahulu, iaitulah di zaman Nabi, zaman para sahabat dulu, yang haiwan itu boleh dimakan, maka pada hari ini ia boleh dimakan. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, maksudnya dia tak makan benda kotor, benda najis dan sebagainya, yang itu Arab iktiraf, maka benda itu boleh makan. Satu. Yang kedua, ada hadis pula yang menyebut dalam riwayat Al-Baihaqi dan beberapa riwayat yang lain, menyatakan bahawa jenis-jenis haiwan yang mana dia tak makan dengan mencengkam ataupun membunuh, macam helang, macam rimau kan, dan sebagainya, maka haiwan yang ada dia punya taring, gigi dia tu membunuh, maka pada waktu itu dalam mazhab Syafi'i, haiwan itu tidak boleh dimakan. Sebab tu saya sebut setengah-setengah mazhab dia punya indikator dia lain. Mazhab Maliki kata tak. Mazhab Maliki dia lebih fokus selain daripada anjing dan khinzir dan tidak ada nas yang jelas menyebutkan haram dia, maka harus. Sebab tu buaya dia orang okey.
Saya ada berapa orang sahabat dia makan buaya. Memang tunggu buaya order daging buaya daripada Sabah Sarawak tu kan. Kemudian dia orang panggang. Ada. saya tak makan lah tuan. Tapi dia orang mungkin nak cubalah kan. Sebab pada pendapat mazhab Maliki buaya tak ada masalah, tak ada isu lah. Kerana dia selain daripada anjing dan khizir dan tidak ada hadis yang jelas untuk melarang daripada benda makan tupai ke kera ke apa. Itu lagi cerita lain lah. Tapi nak ceritanya dalam mazhab Syafi'i ada indikator dia. Maksudnya yang mencengkam, yang makan dengan taring, yang gigit, yang tu tidak dikira sebagai satu benda yang boleh dimakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa-apa jenis haiwan yang mana berbahaya, racun, ada benda-benda yang memudaratkan, yang tu tak boleh makan lah. Tapi saya tengok ikan buntal dekat Jepun dia orang makan. Oleh ikan buntal tu ada cuma dia orang ada kaedah cara makan tu. Cara nak repair, nak bela, nak apa semua tu kan, nak siang dia tu kan, dia ada dia punya racun dia tu. Kita tu memang tak makan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi sungai dapat ikan buntal, memang mancing kan, siap sumpah lagi ikan buntal. Ikan lain yang dipancing, ikan buntal yang dapat kan. Jadi macam-macam lah. Cuma kita nak kata dia orang ada kaedah. Cuma dari sudut kita, kalau tak pandai dia jadi mudarat lah. Jadi mudarat dan sebagainya. Dan itulah berapa indikator yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Khulaywih dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, disebut oleh Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari, ni semua syarah Sahih Bukhari, menukilkan bahawa dhab ni kalau jangka hayat umur dia boleh sampai 700 tahun. Boleh sampai 700 tahun. Cuma riwayat tu tak ada kajian khusus ke sains ke apa ke membuktikan sebaliknya. Maka dhab ni dia seperti haiwan yang biasa. Berapa puluh tahunnya dia, paling kurang pun berapa puluh tahun, maka dia telah pun mati. Tak apalah, itu kita kata ada pandangan-pandangan tentu. Cuma kita nak katanya dhab ini adalah haiwan yang harus dan dibenarkan untuk dimakan. Ada tuan-tuan pernah cuba? Tak tahu pergi ke mana? Bukan biawak. Jangan silap. Kan? Jadi benda tu adalah diharukan. Saya tak makan. Saya tak makan. Kan, masa di Timur Tengah pun saya jumpa pun tak belilah, tak makan lah. Adalah kawan-kawan yang makan, dia orang kata sedap macam daging ayam. Tak apa kan, silakanlah kan. Itu dia punya konsep dia. Okey, itu isu yang pertama, cerita dhab itu sendiri dan juga indikator perbincangan dalam mazhab Syafi'i berkenaan dengan perkara ini. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Saya pergi dulu. Okey, kemudian isu yang kedua yang saya nak sebutkan dekat sini ialah berkenaan dengan kalau kisah ni tak betul, ada tak kisah-kisah makhluk ke, pokok ke yang ada interaksi dengan Nabi SAW itu sendiri? Kan? Kalau kisah ni tak betul, kalau kisah contohnya unta Nabi ke dan sebagainya, daripada sudut kemu'jizatan itu memang ada lah. Macam qaswa kan, kita dah sebut pun sebelum ni, qaswa tu unta Nabi. Kan? Dan haiwan-haiwan ni Nabi bagi nama. Hatta baju-baju Nabi pun Nabi bagi nama. Kan? Contoh pedang Nabi, Zulfaqar. Dalam riwayat pada Ibn Abbas, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan, nama pedang Nabi tu Zulfaqar. Kan? Jadi yang itulah, yang lain-lain itu ada yang dhaif dan sebagainya lah. Kan? Cuma ciri-ciri itu antara namanya Zulfaqar. Nabi suka bagi nama kan pada benda-benda seperti itu, termasuklah unta Nabi, namanya Qaswa. Qaswa ni special. Dia unta betina. Kan? Unta betina. Dan kemudian macam mana yang boleh bantu Nabi dan sebagainya? Mukjizat lah unta ni. Allah bagi kurniaan mukjizat kepada Nabi SAW melalui kehebatan unta ni, Qaswa, yang Sayyidina Abu Bakar beli waktu hijrah. Kan? Sebab tu hijrah Nabi yang malam tu dengan Sayyidina Ali tu tak berapa kukuh lah riwayat. Memang sebut dalam Ibn Ishaq, Ibn Hisham, tak kukuh riwayat tu. Kan? Riwayat daripada Waqidi dan sebagainya. Cuma kita kata riwayat dalam Bukhari siang hari. Kan Sayyidina Abu Bakar pergi rumah Nabi dan sebagainya, tengok kita diizinkan untuk apa Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar dan kemudian keluarkan apa ke yang ada dekat situ, semua yang ada, dan kemudian kita diizinkan untuk berhijrah. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar beli 2 ekor unta, satu untuk beliau, satu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Qaswa tu. Sampai ke Quba, kemudian sembunyi dalam gua. Nanti kita lalu kisah burung merpati ke, labah-labah ke dan sebagainya, kemudian cicak ke dan sebagainya, dan kemudian teruslah sampai ke Quba dan sampai ke Madinah, dan akhirnya duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ajma'in. Kan, cuma unta yang kisah riwayat tu Ibn Qayyim bawa lah dalam Zadul Ma'ad. Cuma kalau tengok dalam Bukhari dan sebagainya, tak adalah pula riwayat yang kukuh yang menyatakan tapak Nabi nak duduk tu dan tapak Masjid Nabawi tu unta tu yang bagi isyarat. Adalah, sebab ada setengah sahabat antaranya Abu Ayyub Al-Ansari dan sebagainya, ada di kalangan mereka yang lain ni, sahabat di Madinah ni, nak tarik, nak bawa pergi rumah masing-masing, nak tuntun Nabi tu ke rumah masing-masing.
Kan Nabi kata da'uha fa innaha ma'murah, tinggalkan dia kerana dia ni diperintah oleh wahyu. Kan dia ni bergerak melalui panduan wahyu. Itu yang berhenti rumah Abu Ayyub Ansari. Kemudian berhenti pula dekat Masjid Nabawi dan kemudian akhirnya didirikan Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi. Kan cuma riwayat tu tak ada dalam Bukhari ke Muslim. Imam Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, disebut dalam kitab beliau, menyatakan unta itu memang unta yang special lah. Itu satu kan. Dan kemudian haiwan-haiwan lain tu kalau biawak ni kita kata tak sahih lah dalam bab ni. Kemudian juga kalau bab pokok ke apa semua, tunggul kurma. Itu memang ada dalam riwayat Al-Bukhari. Yang tadi riwayat Aisyah dalam riwayat Al-Bukhari. Yang ni riwayat daripada Al-Bukhari juga, daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan tunggul ni tempat Nabi berkhutbah Jumaat. Nabi khutbah Jumaat. Kan. Kemudian ada seorang wanita cakap kat Nabi, ya Rasulullah, ada seorang lelaki ni dia pakai buat mimbar. Maka Nabi kata, in syi'ta, kalau kamu nak buatlah mimbar. Maka buatlah mimbar Nabi SAW. Bila Nabi start khutbah tu, bunyi menangis, teresak-esak. Kan rupanya tunggul kurma tu menangis. Kan kemudian Nabi pergi peluk dengan dia dan sebagainya. Kemudian dia diam, dia tak menangis lah, kerana dia rindu kan, dia sangat menghargai Nabi SAW. Itu dalam sahih. Maksudnya cerita-cerita pelik ni dengan pokok ke, dengan haiwan ke, dengan apa ni, ada riwayat yang sahih kita terima, ada riwayat yang sahih yang benar kita terima, ada riwayat yang tidak benar dan sebagainya, maka kita tolak. Itu dia punya konsep bagaimana kita nak berinteraksi dengan sirah Nabi SAW. Baik, itu isu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok juga dekat sini ialah cerita tentang Arab Badui. Arab Badui ni ataupun A'rabi selalu sebut dalam hadis. Ja'a A'rabiyu, telah datanglah orang Arab. Telah datanglah Arab Badui. Kan? Pertama sekali, para ulama hadis menyatakan bahawa Arab Badui ni dia banyak kes. Kencing dalam masjid, Arab Badui. Kencing dalam masjid tu Arab Badui. Lepas tu dalam riwayat Al-Bukhari, ketika Nabi tengah berjalan-jalan, Nabi ada kain, macam kain selendang tu lah, macam Nabi duk letak macam tu kan, Nabi pakai lah, mungkin musim sejuk ke apa waktu tu Nabi pakai. Arab Badui ni pergi tarik. Kemudian dia buat Nabi tu macam kawan dia. Dia pergi tarik tu sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, riwayatkan hadis tu dalam Bukhari, sehingga berkesan belakang Nabi ni macam-macam merah sebab dia tarik tu rentak kuat. Kemudian pada waktu itu Nabi SAW dengar Arab Badui cakap apa. Dia kata, wahai Muhammad. Dia tak sebut ya Rasulullah, tuan-tuan. Arab Badui ni kes rekod dia tak sebut ya Muhammad. Dia tak sebut wahai Rasulullah, tak ada. Sahabat dia sebut ya Rasulullah. Dia tak, wahai Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, mana apa, bagi aku sikit harta. Itu kan. Maka Nabi ketawa je. Dan kemudian pada waktu itu Nabi SAW hanya bagi berapa hadiah sagu hati ke apa, bagi kepada Arab Badui itu, dia suka. Arab Badui itu suka, Nabi pun ketawa. Kan? Melihatkan gelagat Arab Badui. Kan Nabi cerita dalam riwayat Bukhari juga, cerita tentang petani dekat syurga. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni? Kan petani dekat syurga. Seorang ni, dia ni suka cucuk tanam, suka bertanam pokok apa semua. Kemudian satu hari tu ada Arab Badui dan juga ada sebahagian sahabat dan ada kelompok Ansar kan. Jadi mereka ni Quraisy dan Ansar. Maka Nabi ceritalah dekat syurga nanti ada seorang lelaki, dia minta pada Allah, ya Allah, aku nak berkebun dekat syurga, nak berkebun. Dan kemudian pada waktu tu Allah pun bagi dia, kurniakan kepada dia biji benih apa, dia tanam sehingga menjadi besar gunung. Kan jadi betul cucuk tanam dia dekat syurga, sekejap je. Maka dia puas hati, dia tengok. Kemudian Arab Badui yang menyampuk, dia kata, kami tak cucuk tanam, kelompok kami mana ada cucuk tanam, ni mesti Ansar. Dia gurang Nabi, ni mesti Ansar, ni gege Ansar ni memang cucuk tanam. Sebab kami ni orang perkampungan memang mencari hasil hutan, nak cucuk tanam apa benda kan. Jauh di padang pasir tu, berternak apa semua, itu kerja dia orang. Tapi kalau buat cucuk tanam ni biasanya Ansar. Kan? Sebab tu kalau kita tengok Allah sebut surah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Kalau tengok guys tu, ada musim tertentu yang mereka ni pergi berdagang. Musim menanam, musim berdagang. Ada musim mereka ni duduk saja. Ada mereka ni berdagang ke Yaman. Ada mereka pergi ke sekian-sekian. Tengok musim. Tengoklah itu pencerahan dan juga tadabbur daripada surah Al-Quraisy tu. Kan? Li'ila fi Quraisy. Jadi Quraisy ni Allah telah bagi keamanan dan sebagainya, kelebihan kepada mereka. Dan di antara bahagian-bahagian ataupun pecahan tu antaranya Ansar.
Jadi kes Arab Badui ni, kalau kita tengok, dia ada beberapa isu ulama hadis bincang. Pertama sekali, kenapa Nabi tak pernah marah kepada Arab Badui? Tarik selendang Nabi, kencing dalam masjid. Bahkan Nabi marah sahabat pula, supaya jangan pergi tumbuk dia, jangan pergi belasah dia, kan? Nanti ada masalah lain pula. Rupanya tuan-tuan, bila kita tengok, bahkan dalam riwayat Bukhari, Nabi pernah marah sahabat. Betul-betul Nabi marah. Wailul lil aqabi minan nar. Ada satu balik pada perang Yamamah ke berapa? Ada berapa riwayat dalam Bukhari, balik dari peperangan. Dan kemudian ada kalangan sahabat ni dia ambil wuduk, basuh kaki tu tak berapa betul. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit tu dalam neraka. Nabi angkat fanada bi'ala sauti. Nabi angkat suara tinggi. Nabi marah sungguh. Yang Arab Badui tadi langsung kencing dalam masjid. Kan? Yang ni tadi tarik selendang Nabi, yang ni tadi buat ni dan sebagainya. Kenapa? Pertama sekali tuan-tuan, Arab Badui ni dia, sebahagian para ulama hadis mereka kata, pertama dia ni tak ada ilmu langsung. Tak ada ilmu, baru masuk Islam, baru nak faham Islam, maka sebab tu dia tarik ke dia kencing, Nabi tak marah. Sebab dia ni baru beberapa hari baru nak faham Islam. Yang sahabat ni yang dah ramai lama dah ikut Nabi ni dah faham Islam, tapi buat benda yang sama. Buat benda-benda perkara yang Nabi nampak benda tu tak betul. Sebab tu Nabi marah. Itu sebab yang pertama. Kenapa ada peranan Arab Badui dekat situ. Baik, tu satu. Yang kedua, Arab Badui ni kadang-kadang dia tak sebut nama. Sampai ke sudah tak tahu siapa nama dia. Telah datang orang Arab, telah datang Arab Badui. Pertama sekali kerana sebahagian lah di kalangan para ulama hadis kata kerana nak sembunyikan watak tu siapa. Bukan watak tu yang penting, tapi pengajaran tu yang penting. Watak tu tak kisah sangat siapa. Kalau nak kata tutup aib, sebahagian ulama hadis kata tak boleh. Sebab kalau sebut tutup aib, kenapa Ma'iz, Saidina Ma'iz, yang mana Nabi SAW dan para sahabat rejam dia ketika mana dia berzina, kan, dalam riwayat Al-Bukhari. Dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah fatahirni, wahai Rasulullah cucikan aku telah berzina. Nabi kata la'allaka qabal, mungkin kau cium-cium je kot. Kemudian dia kata tak ya Rasulullah, aku berzina. Nabi kata la'allaka qamasa, mungkin kau pegang-pegang je kot. Kemudian Nabi kata mungkin kau mabuk kot waktu tu. Kemudian last sekali dia kata tak Rasulullah, aku betul-betul berzina. Maka waktu tu Nabi memerintahkan para sahabat untuk merejam Ma'iz, kan. Jadi radhiyallahu an ajma'in. Jadi kalau kata benda tu sembunyikan aib, setakat kencing apa semua, dia langsung berzina, langsung disebut watak tu siapa, bukan menunjukkan aib sebenarnya. Maka menunjukkan siapa? Menunjukkan yang paling penting, walaupun tak sebut nama, tak sebut siapa, tapi dia konsep dia ialah apa dia? Ialah untuk pengajaran daripada hadis tu apa yang Nabi SAW akan bagi tahu. Itu dia punya konsep dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak perkara-perkara yang kadang-kadang sahabat pun tak terfikir macam tu, Arab Badui pergi tanya macam tu. Maka dia beri pengajaran kepada para sahabat, dan untung kita boleh tahu. Kan, ada orang datang ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang kata fa'ausi ni, bagi aku nasihat. Ada yang datang ni nanya, ya Rasulullah akhbari anil iman, bagi tahu aku tentang iman. Ada yang datang ni bagi tahu tentang ayu Islamul afdal, ya Rasulullah apakah amalan-amalan dalam Islam yang paling afdal. Ini semua ada dalam Bukhari dan Muslim, hadis-hadis berkait dengan perkara ni. Dan kemudian bila tanya tu, Nabi akan bagi jawapan berbeza lah, macam-macam jawapan. Cumanya yang tanya tu ialah Arab Badui tu, kadang soalan-soalan tu simple, kan, soalan tu simple, kan. Contoh datang jumpa Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, mak aku dulu sebelum meninggal dunia, dia ada berhajat untuk pergi haji, aku nak buat apa dengan dia? Kan. Jadi kita sebahagian orang memang tak tahu tentang isu tu. Maka kata Nabi SAW, haji anki. Maksudnya apa? Kamu buat hajikan untuknya. Sebab tu mazhab Syafi'i dan semua bincang kata, kalau orang tu belum buat haji dan apatah lagi dia dah cukup, maka kalau ada wasiat, kata Imam Nawawi, maka diwajibkan untuk ahli waris sebelum mengagihkan harta pusaka itu untuk membuat badal haji untuk si mati. Dasarkan hadis tadi. Kan, ada yang datang, ya Rasulullah, tak boleh puasa, macam mana nak buat tu? Dalam riwayat Imam Muslim, hadis Aisyah, ada orang tanya. Maka kata Nabi SAW, sama anhu walihu, yang wali dia yang mana tak mampu nak puasa tu, puasakan untuk si mati tu. Kan, sebab tu mazhab Syafi'i kata kalau ahli waris boleh puasakan untuk si mati, puasa. Kalau tak boleh, fidyah. Itu konsep dia. Kan, jadi semua tu soalan-soalan tu nampak simple, tapi kita kadang-kadang tak ada jawapan. Maka Arab Badui yang tolong tanya, walaupun soalan tu simple. Kan, kadang soalan tu Arab Badui yang ni tanya, ya Rasulullah apakah amalan Islam yang paling terbaik? Arab Badui lain datang lagi, ya Rasulullah apakah amalan Islam yang paling terbaik? Soalan sama, tapi Nabi bagi jawapan yang berbeza, menunjukkan bahawa banyak dalam Islam tu amalan-amalan yang terbaik yang kalau kita boleh lakukan, insya-Allah dia pahala.
Itu konsep. Siapa yang tolong kita? Arab Badui. Kalau mereka tak ada ni, watak-watak. Sebab sahabat kadang-kadang, kenapa? Sebab ada hadis yang menyatakan bahawa tentang kathratus soal, larangan daripada banyak bertanya. Jadi sahabat duk pegang hadis tu, tak boleh ni, segan nak tanya ni, kita tunggu Arab Badui. Ada sebahagian sahabat, tak apa, kita tunggu Arab Badui. Jadi dia datang, dia tanya tu ada soalan, tu mungkin menjawab soalan kita. Sebab apa? Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, Nabi larang dua perkara, iaitu kasratus soal wa idha'atul mal. Nabi larang dua perkara. Pertama, banyak bertanya. Yang kedua, mensia-siakan harta. Kan? Mensia-siakan harta. Jadi yang bertanya ni lah sahabat pegang. Tak boleh. Dah ada hadis lain Nabi kata, yang menyebabkan kecelakaan umat-umat terdahulu adalah apa? Disebabkan kerana banyak bertanya. Antaranya Bani Israel, lembu apa, warna apa kan? Kan, jadi betina ke apa bila nak sembelih? Tu soalan dia. Jadi Nabi bagi tahu tu, terus sahabat tak tanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ni jarang nak tanya soalan-soalan ni, sebab takut nanti soalan tu nampak macam tak cerdik. Kan? Nampak macam banyak soal, banyak bertanya. Maka mereka tunggu Arab Badui bila mereka nak datang. Kan? Jadi ada datang ni, alhamdulillah dapat dia punya persoalan-persoalan. Sebab tu hadis ni memberi gambaran supaya kadang-kadang ada setengah-setengah tempat ni ataupun asatizah dia dah bincang benda yang tinggi-tinggi. Perawi hadis, riwayat pun benda semua ni. Tiba-tiba ada orang tanya, "Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, sanad tu apa dia?" Takkan kita kata, "Apalah sanad pun tak tahu." Dah. Dia memang tak tahu. Mungkin juga setengah orang dia kata, "Lupalah sanad tu benda." Contohnya kan. Jadi asatizah tu sendiri, ustaz tu sendiri yang menerang itu sendiri, dia kena hormat. Dia kena hormat. Saya kadang-kadang tu dah banyak soalan-soalan kita bincang-bincang tu, dan sekali soalan tu simple je dia tanya. Kita kena terangkan, kita kena jelaskan. Walaupun ramai dah tahu. Sebab dia tanya tu adalah atas dasar kita bersangka baik, memang dia tak tahu. Maka itulah konsep Arab Badui, tanya tu memang tak tahu, maka para sahabat banyak mendapatkan manfaat-manfaat daripada apa yang kita sebutkan tadi. Okey. Kemudian seterusnya, kita sebutkan juga dekat sini, kalau tuan-tuan tengok dalam kisah ataupun dalam cerita ni tadi, disebutkan tentang tentang rahmat dan juga azab Allah Subhanahu Wa Taala, juga tentang beriman tu kan. Biawak tu kata beriman dan sebagainya. Sebenarnya disebut dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih. Kan Quran tu dalam bahasa Arab, dan Allah kata bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas, yang memberi penjelasan bahasa Arab tu. Kan cuma adalah hadis yang kata bahasa penghuni syurga tu bahasa Arab. Kan cuma hadis tu tak sahih lah. Kan tak sahih daripada sudut riwayat. Kan macam yang saya sebut pada minggu sebelum ini, benda tu kadang-kadang betul, cuma riwayat tu tak menggambarkan benda tu dengan sanad yang betul. Kan macam saya sebut, inna Qur'ana ghairu makhluk. Sungguh Quran tu bukan makhluk. Disandarkan kepada Nabi. Sandaran tu salah, tapi benda tu betul. Memang Quran bukan makhluk. Kan jadi kadang-kadang rekaan hadis tertentu ni, benda tu kadang bawa maksud yang betul, tetapi dia tak membawa kepada penyandaran yang betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya konsep. Jadi kita kata bahasa Arab adalah satu bahasa yang sangat mulia, bahasa Quran, bahasa hadis Nabi, bahasa yang dituturkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma dalam Quran itu ada yang bukan bahasa Arab. Ada yang bukan bahasa Arab. Dan bahasa itu bahasa-bahasa yang mana digunakan para ulama terdahulu. Dia asalnya tu perkataan itu bukan bahasa Arab, tapi Arab dah guna kebiasaannya. Arab dah guna. Jadi dia dianggap istilah tu dalam bahasa Arab lah. Qaratis contohnya, kertas. Bahasa Melayu kita panggil kertas kan. Quran kata qaratis. Kertas jamak kepada kertas. Kertas tulisan tu A4 apa semua tu kan. Jadi kita kata bahasa-bahasa seperti ni dah popular pada zaman dulu. Cuma dalam bahasa Arab kita kata dia ada kaedah, ada cara dan ada dia punya penyelesaian, dan itu menyebabkan satu perkara yang terbaik dan perkara yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa Arab, dan itulah bahasa Quran dan sebagainya. Okey, poin yang akhir, kalau kita tengok daripada riwayat ataupun perbincangan hadis ni, cerita tentang binatang itu sendiri. Kan? Jadi kalau hari ni kita tengok ada orang suka pelihara binatang, ada orang suka buat laga binatang dan sebagainya, itu Nabi sebut jelas tu dalam riwayat Ibnu Majah hadis yang sahih. Sahabat meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahrish bainal bahaim. Nabi melarang daripada melagakan binatang. Kan, melagakan binatang ni adalah satu perkara yang Nabi tak benarkan. Kita dulu kecil-kecil laga semut tak? Tarik tu, ambil dalam lubang tu, tarik, cabut janggut dia, laga ayam lah, laga apalah dan sebagainya lah. Kan rupanya dia ada hadis yang jelas. Dan kata Syekh Mullah Ali Qari,
disebut oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Al-Wazi dan ulama-ulama lain menyatakan, dan juga disebut oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Attar, menyatakan bahawa hadis itu menjadikan larangan bahawa dengan haiwan ni pun kita tak boleh untuk nak buat yang seperti itu, walaupun kita nampak suka kan. Jadi pertandingan tertentu, kalau pertandingan itu berbentuk macam suara, kat Kelantan banyak kan, dia orang buat Terengganu ke apa, belah-belah Pahang semua tu, pertandingan suara burung, yang tu tak ada masalah, dia tak melibatkan kecederaan fizikal kan, dia tak sebab bergaduh ke apa, tak ada. Yang tu hukumnya harus kan, keindahan suara. Sebab tu kata Imam Qalyubi wal Umairah, ini antara dua ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i, dan juga sebahagian ulama lain menyatakan pertandingan keindahan suara burung apa semua tu, pertama ceritanya bela burung, haiwan apa semua tu harus hukumnya, kalau pelihara betul-betul kucing ke apa ke semua tu harus kan, tak ada masalah. Tetapi kena jaga betul-betul, sebab dalam hadis, dalam riwayat Al-Bukhari, seorang wanita itu dukhilat imra'atun fi hirrah kan, disebabkan seorang wanita dia kurung kucing dia masuk dalam neraka kan, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha dakhalat an-nar kan, disebabkannya dia dimasukkan ke dalam syurga. Nabi guna perkataan fi. Ni kalau bahasa Arab ni, fi ni pun ada makna dia. Ada fi tu dipanggil sababiyah. Fi tu sababiyah, disebabkan dia kurung kucing tu, itu terjemahan yang betulnya. Disebabkan dia mengurung kucing tu, maka dia masuk ke dalam neraka. Ada fa ni maksudnya dalam kan, fa ni fi anfusikum, di dalam jiwa kamu, hati kamu kan, ataupun sekian. Jadi bahasa Arab memang satu bahasa yang indah. Jadi bila sebut tentang haiwan tadi, pertandingan suara apa semua dan sebagainya, cengkering pun ada orang buat pertandingan bunyi yang paling nyaring lah kan. Jadi tak apalah, kita kata selagi mana tak menyakiti haiwan ataupun binatang tu, nak jaga elok-elok kan. Bahkan Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', Allah telah menulis ihsan, belas kasihan pada tiap-tiap sesuatu. Fa idza dzabihtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kamu nak bunuh cara paling terbaik. Kalau kamu nak sembelih dengan cara yang paling terbaik. Ni termasuklah haiwan-haiwan fawasiq ataupun fusaq, haiwan-haiwan yang dibenarkan dalam Islam untuk bunuh kan, tikus, apa lagi, akrab ni apa, kalajengking kan, benda-benda haiwan yang boleh mencederakan, ular kan, helang, jenis burung yang apa, pemangsa dan sebagainya, memberi keburukan, kerosakan, maka haiwan itu adalah harus dibunuh. Bahkan sepakat kalangan ulama, kata Imam Nawawi, sama ada dekat masjid, dekat haram, tanah haram pun, dekat tanah halal pun harus untuk dibunuh. Sebab kan tak boleh memburu kat tanah haram. Kerana buru dak pula dah, pergi pakat kerja ramai-ramai, jumpa wukuf di Arafah, jumpa dak pakat pergi kerja ramai-ramai kan. Jadi yang tu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan haiwan fawasiq ataupun fasik kan. Maksudnya haiwan yang boleh kotor jijik, yang mendatangkan kecederaan ke apa, bukan. Jadi pada waktu itu dia tak dibenarkan. Cuma yang tadi tu semua, kalajengking, kalau jumpa tengah wukuf di Arafah, jumpa kalajengking ke apa, boleh bunuh. Tak perlu bayar dam ke apa ke, tak perlu kan, sebab dia adalah haiwan yang mana memberi mudarat kepada manusia kan. Jadi itu dia. Dan nak bunuh tu, nak sembelih tu ataupun apa, maka Nabi suruh sembelih dengan cara paling terbaik, bunuh dengan cara paling terbaik. Maka para ulama bincang macam mana cara nak bunuh tikus. Apa orang kata kena baling dia lah, ada kata rendang dalam air panas lah, ada kata cekik terus macam-macam, ada kata lempar, ada kata sayang nak bunuh ni, bukan sayang, kesian, hantar balik lah dalam hutan ke apa, dia datang balik ke rumah orang lain dia buat rosak rumah orang lain pula kan. Jadi macam mana cara dia? Maka sebab tu para ulama bila bincang tentang hadis tu, nak bunuh pada cara terbaik kan, tadi macam dhab tadi, nak sembelih ke nak apa ke dan sebagainya, maka cara yang paling terbaik. Hatta haiwan tu, haiwan yang boleh mudarat pada kita, kena bunuh juga dengan cara yang paling terbaik, yang paling ihsan, yang paling belah kasihan. Ikutlah sembelih ke apa ke, mana yang paling cepat mati. Kata Imam Syekh Mullah Ali Qari dalam Mirqatul Mafatih, syarah kepada Miskat Masabih, beliau menyatakan bahawa sebut hadis-hadis tentang ni, cara yang paling cepat mati yang tidak menzalimi dia. Dua perkara, paling cepat mati dan tidak menzalimi dia kan. Itulah dia punya kaedah dia kan. Ada setengah orang tu lipas kan, apa semua macam-macam lah, benda-benda yang kotor, yang jijik semua, yang mengganggu ketenteraman dia dan sebagainya, maka ada cara dan kaedah dia untuk membunuhnya kan. Ada jugalah dalam hadis-hadis sebut tak boleh bakar kan, lebah apa benda semua, semut tak boleh bakar kan. Memang ada hadis yang disebut dalam riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Tirmizi, yang menyatakan bahawa ada dinamakan Nabi yang membakar sekelompok semua.
maka benda tu dilarang. Kan? Tapi bukan Nabi di kalangan 25 Rasul, ni Nabi yang tak ada nama. Nabi yang tak ada nama. Cuma dia daripada 124,000. Sebenarnya betul ada riwayat 124,000 ni, Nabi dan Rasul. Ada riwayat Imam Ahmad. Ada dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat daripada tak silap saya Abu Zar ataupun Abu Darda, antara dua tu, riwayat daripada mereka berdua. Kan Abu Zar ataupun Abu Darda menceritakan Nabi ni seluruhnya, Nabi Rasul ni 124,000. Cuma riwayat tu tak yang lemah. Lemah. Tapi nak ceritanya ramailah Nabi tu. Dan salah satu Nabi tu dia pergi satu tempat, kemudian dia macam digigit semut ke apa, dia bakar kelompok semut tu. Maka turun larangan pengharaman membakar jenis-jenis haiwan tentu. Sebab tu kebanyakan haiwan tak boleh bakar, tak boleh campak turun dalam api ke apa ke dan sebagainya. Kan kerana itu ada hadis, dan terutama semut, haiwan-haiwan yang kecil tu ada kaedah. Kalau orang ambil madu lebah tu bukan bakar, dia perasap Faham maksudnya nak bagi lebah tu dah lari apa semua baru ambil madu tu perasap, bukan bakar. Bakar tak sedap lah madu tu kan, jadi rasa asap lah pula. Kan ni cuma perasap bagi, adalah kaedah-kaedah orang tua tu dulu. Kan tuan-tuan ada pengalaman macam mana nak ambil lebah? Bukan ambil lebah, nak ambil madu lebah. Kan adalah dia punya kaedah tu kan, cara dia tu. Jadi itu dia punya konsep dia. Jadi ini memberikan pengajaran pada kita, haiwan ni kalau kita nak manfaat ke ataupun tidak ke, maka cara pembunuhan itu adalah cara yang paling terbaik yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Ada persoalan setakat ni? Tak ada? Itulah maksudnya kalau kita tengok kepada pertama sekali tentang hadis bela burung tu memang ada. Iaitulah Abu Umair. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Umair ni dia budak. Dia saudara kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan dia pelihara burung, dan kemudian tak macam mana burung tu dengan takdir Allah lah, bukan sebab tak makan ke apa semua, mati. Kemudian Nabi dialog dengan dia. Nabi kata maza fa'alan nurain, macam mana burung kamu kan, macam mana keadaan burung kamu? Kemudian dia kata burung aku telah pun mati kan. Jadi Nabi buang. Maksudnya hadis itu kata Imam Asy-Syaukani menunjukkan bela burung tu adalah harus, tetapi dia punya sangka apa semua tu, luah semua tu ihsan lah. Itu sifat ihsan. Maksudnya kalau kita pelihara, makan dia, sangka dia tu semua adalah membentuk kepada innallaha katabal ihsana ala kulli syai', seperti mana hadis dalam riwayat Imam Muslim tadi tu. Kan itu bentuk ihsan kita. Kalau kita buat kecil tu dah tahu memang tak rasa. Kan kucing ke apa semua cukup-cukup aja. Tapi kalau nak bawa carry pergi tu lain lah kan, itu benda tu. Kan ada setengah orang dia buat tu jebak tu. Kan jebak macam burung terkukur tak apa semua, dia kecil je. Tu memang untuk denak dia panggil. Denak tu burung yang dalam tu lah. Yang tu tak ada masalah sebab sekejap je. Dia bawa pergi hutan, bawa pergi apa untuk dapatkan burung yang lain tu tak ada masalah. Kan cuma dalam bentuk berpanjangan tu. Jadi tempat dia tu kena besar, kena selesa kerana dia termasuk dalam ihsan. Termasuk dalam ihsan. Jangan lupalah bagi makan, bagi minum apa semua tu benda yang sangat penting. Kan itu benda yang sangat penting. Kerana kita bimbang termasuk dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, kita tak bagi makan, tak bagi minum, nanti tuntutan pula dekat akhirat menjadikan seperti mana wanita tu masuk dalam neraka kerana zalim aniaya kepada binatang tu. Jadi besarkan sangka apa semua termasuk ihsan. Wallahu a'lam. Ada persoalan lain? Hadis larang membunuh katak ada. Membunuh katak. Ada dalam riwayat Tirmizi dan sebagainya hadis tentang membunuh katak. Cuma katak ni ialah untuk makan tu tak ada hadis larangan khusus. Tak ada hadis larangan. Cuma yang ada hadis larangan adalah membunuh katak. Jadi kalau nak makan macam mana nak kena bunuh? Kan. Jadi para ulama bincang lah. Kan. Ada juga riwayat-riwayat menyatakan tentang makan tu, tapi yang sahihnya ialah riwayat yang lebih kukuh berkenaan dengan larangan membunuh katak. Kan, jadi macam mana cara nak bunuh dia apa semua tu? Kan sebab kebiasaannya katak ini dia bukanlah satu benda yang boleh membawa kepada fasid seperti mana yang tadi tu. Macam kalau jengking kan kena bisa apa semua kan. Kalau benda-benda yang lain dan sebagainya. Jadi larangan katak ni kalau mazhab Maliki sebahagian pandangan nyata boleh makan je katak. Cuma nak kena pandai pilih katak apa. Jangan semua katak puru bedai, katak ni macam-macam kan. Kan katak lembik tu kan pun bedai, jangan. Ada jenis-jenis dia. Cuma kita nak kata itu pandangan berkhilaf di kalangan para ulama, sebab antaranya kerana katak ni dia jenis haiwan yang satu sebab dua alam lah. Sebab memang bincang dalam fiqh mazhab Syafi'i tentang haiwan dua alam ni. Kan itu satu isu lah. Isu yang panjang sangat perbincangan dia. Yang kedua adalah isu berkenaan dengan makanan katak tu sendiri. Makan apa? Dan sebagainya. Jadi dia makan haiwan-haiwan yang halus apa semua tu lah, benda-benda yang macam tu yang kita anggap benda tu tak apa, kotor lah, tak elok lah.
Itu punya konsep. Jadi ada hadis larangan membunuh katak, cuma makan katak tu tidak ada hadis yang betul-betul sabit yang khusus, tetapi sebab tu sebahagian ulama mengharuskan untuk makan benda tu. Macam tupai apa semua tu kan. Allah alam. Ada persoalan lain? Okay, ada satu soalan, dua soalan lagi sebelum kita berhentilah. Kita cukuplah ambil satu. Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita ingat berhenti dulu kat sini. InsyaAllah masuk kan? Baik, kita berhenti ni. Tak maaf ada salah dan silap. InsyaAllah nanti kita sambung lagi tuan-tuan pada bulan hadapan. Terima kasih atas komitmen tuan-tuan semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.